Baik, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan untuk waktu ini, kita bawakan kepada anda tokoh Mal Hijrah kita yang untuk kita ketengahkan apa sebenarnya yang telah dan sedang dilaksanakan dan bagaimana agaknya rasanya diberi satu pengiktirafan yang cukup tinggi seperti ini. Kita bersama-sama dengan Datuk Seri Dr. Zaini Ujang, tokoh Mal Hijrah Kebangsaan 2019 dan juga tentunya bagi tahun 1441 Hijriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan ucapan tahniah sekali lagi kami ucapkan dan ini mungkin satu soalan yang agak klise, agak biasa kita dengar bila mengajukan soalan yang sama. Kita nak tahu juga penzahiran dari segi macam apabila menerima pengiktirafan setinggi ini, apa mungkin yang ingin disampaikan rasa itu terhadap penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih Hani dan RTM. Saya sebenarnya amat berbesar hati dan bersyukur pada Allah SWT atas anugerah yang diberi oleh Kerajaan Malaysia. Dan saya bagi pihak diri saya dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan terutamanya kepada mereka yang selama ini mendukung saya dari segi gagasan, dari segi amalan yang berkaitan dengan apa yang saya lakukan sejak kira-kira 35 tahun yang lalu ya, tentang pelestarian alam sekitar. Ini termasuk mantan pelajar saya, rakan-rakan saya di pelbagai institusi, di universiti, di kementerian, di jabatan, syarikat yang banyak membantu saya lah, sehingga akhirnya kita sama-sama dapat melahirkan ketokohan dalam sesuatu bidang, mengangkat disiplin ataupun martabat bidang pelestarian alam sekitar sampai ke tahap itu. Ya, ini satu tahap yang tertinggi juga sebab sebelum ini Datuk Seri sendiri pernah menerima anugerah Tokoh Mal Hijrah Negeri Sembilan 2010 dan juga anugerah Merdeka 2009 atas apa yang Datuk Seri lakukan sebelum ini dan masih lagi terus-menerus lakukannya sampai sekarang ini. Depan kita adalah bukti-buktinya. Kejap lagi kita akan berkongsi lebih lanjut. Tapi bagaimana agaknya pengiktirafan ini yang terkini telah banyak memberi impak secara langsung dan juga tak langsung kepada Datuk Seri ni? Ya, Alhamdulillah. Saya fikir berbeza dengan yang lalu. Ketika saya menulis buku Minda Lestari pada tahun 2009, keinginan saya ketika itu ialah untuk melihat lebih banyak dasar yang mesra alam sekitar. Saya ketika itu kebetulan menjadi pengerusi EQC, Environmental Quality Council, sebelum akta ataupun rang undang-undang dibawa ke Parlimen, dibincangkan dulu di Majlis Kualiti Alam Sekeliling, yang kebetulan saya menjadi pengurusi selama 6 tahun. Jadi pemikiran saya banyak tentang akta baru, tentang garis panduan baru. Tetapi saya dapati sebahagian daripada apa yang kita telah persetujui diaktakan, kemudian dikuatkuasakan, susah untuk dilaksanakan. Jadi kita kena pergi berbalik kepada manusia. Yang nak melaksanakan itu ialah manusia. Jadi apa yang menggerakkan manusia melaksanakan sesuatu, dasar-dasar ataupun cara hidup yang berkaitan dengan pelestarian alam sekitar, gaya hidup hijau yang mesra alam, dan saya memberikan perspektif yang baru kepada hal tersebut. Bagi saya dasar penting, tetapi yang lebih penting ialah kesediaan kita untuk berubah. Tak guna kita ada dasar tentang, sebagai contohnya, keselamatan jalan raya. Tapi kalau semua orang memandu lebih daripada 120, 130, 140 pun km, tak ada gunanya kan? Tak guna. Dan kita terpaksa menyediakan sistem untuk menangkap mereka yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Demikian juga dengan alam sekitar. Tak guna kita mempunyai satu dasar yang sangat baik. Saya masih ingat ketika saya menjadi ahli Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, kita membuat satu dasar yang tak ada negara lain buat, iaitu mereka yang mencemarkan sumber air dengan niat mencemarkan boleh dihukum bunuh. Tapi sampai sekarang ini tak ada orang yang dihukum bunuh kerana mencemarkan air. Hakikatnya pencemaran air berlaku. Jadi kenapa hal ini berlaku? Itulah yang menyebabkan saya berfikir panjang. Dan saya rasa yang hendak diubah itu bukan dasar saja, tetapi manusianya. Manusia itu sendiri. Kerana itulah apa yang didukung ataupun diangkat oleh Datuk Seri sendiri, menekankan bahawasanya menyeru umat Islam untuk menjadi pelopor kepada kelestarian alam sekitar dan juga menekankan inisiatif memastikan tandas di Malaysia ni sentiasa bersih. Kenapa tandas? Sebab perkara pertama yang paling mudah kita buat di rumah, di sekolah, di pejabat ialah tandas. Kalau kita tak boleh membersih sesuatu benda yang dianggap kotor di tempat kita, menjadikan sesuatu benda itu bersih, tempat itu bersih, kita lupakanlah
kebersihan di tempat lain. Ya. Sebab itu keperluan asasi. Ada tak orang yang tak pergi tandas sehari? Sekurang-kurangnya 10 kali pergi tandas. Yang perempuan dan lelaki mungkin kurang sikit. Kenapa kita pergi tandas? Sebab ada keperluan hajat. Dan keperluan itu harus dilakukan di tempat yang bersih. Kalaulah tempat itu tidak bersih, dia akan mencemarkan kita. Baju kita akan kotor dengan percikan daripada najis dan sebagainya, menyebabkan kita tak sah sembahyang. Dan kita mesti ingat satu hadis yang kita bincangkan dalam buku terbaru saya, insya-Allah keluar pada bulan Oktober nanti, yang 40 hadis bersama dengan Profesor Zulkifli Yusof, ialah tentang amaran Rasulullah bahawa ramai umat Islam diseksa di kubur kerana tidak bersih dari segi najis, dari segi kebersihan, khususnya kencing. Ya, itu sangat kita maklumi, dan ia berpunca daripada tandas. Ya, sebab itulah mission saya ketika ditanya oleh pelbagai pihak apakah yang saya nak lakukan untuk sempena dengan sambutan Ma'al Hijrah ini, mari kita jadikan tandas di Malaysia ini tandas yang cukup bersih. Orang pulang daripada Malaysia menyebut tentang bukan saja tertarik roti canai, tetapi tandas di Malaysia bersih, dan itu menjadi kewajipan bagi kita. Kalaulah kita pastikan tandas kita bersih, makna mudah saja sebelum kita keluar kita bersihkan tandas tu. Ya, dan kita pastikan flush proper, kita pastikan tidak ada air yang melempah ruah, najis tak ada bertaburan dan sebagainya. Kalau boleh kita keringkan. Jadi ada beberapa perkara yang saya nak buat. Minggu depan saya akan berjumpa dengan Presiden World Toilet Association di Singapura, nak bincang macam mana kita boleh sama-sama membantu jadikan tandas di Malaysia ini tandas yang terbaik. Ya, betul. Sebab kalau kita tengok, kita pergi ke tandas-tandas awam di Kuala Lumpur cukuplah. Jadi sebab kita tengok ada yang tidak menjalankan tanggungjawab walaupun nota telah diberi ke situ, sampai peringatan pun telah diberi, tapi masih lagi tak mampu untuk melaksanakan sebaiknya. Bukan saja di tandas awam, tapi di masjid, tandas di masjid dan di surau. Itu malangnya begitu ya. Jadi agak menyedihkan juga perkara ini. Jadi inilah yang memang cuba untuk diberi fokus kepada Datuk Seri, dan akan cuba diusahakanlah dalam tahun ini juga, Datuk Seri. Ya, insya-Allah. Saya berusaha bukan saja dari segi secara teknikal, profesional. Saya menulis puisi, saya mencari hadis yang bersesuaian bersama dengan ulama yang itu, dan saya berbuat apa saja untuk pastikan yang kefahaman tersebut sampai di hati. Kadang-kadang kita bercakap tentang hal-hal yang besar, ini kita bercakap dengan minda dan ego seseorang. Tapi mari kita bercakap dengan hati kita, adakah ini yang sepatutnya kita lakukan? Ya, betul. Dan kalau kita nak tengok sikit ni, saya nak tunjuk, ini dia kumpulan puisi lestari, keilmuan, kelestarian, kekudusan Datuk Seri Zaini Ujang sendiri, yang ditulis pada awal tahun ini. 2018 2018. Okey, ini pada tahun lepas. Dan kalau kita boleh kongsikan sedikit antara intipati di dalamnya, saya nak bacakan secara spesifik di halaman 30. Berbakti kepada alam. Berbakti kepada alam, hijaukan alam untuk kelestarian. Tanamlah pokok merendang di halaman, akarnya menyerap air, mengurang hakisan. Dahannya menggapai langit, meredup kediaman. Daunnya menyerap karbon dioksida, oksigen dihasilkan. Buahnya santapan insan dan haiwan. Hijau melestari, menyejukkan persekitaran. Dia dengan izinlah hashtag sangat deep, kerana kalau kita menghayatinya dan kita melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sewajarnya sudah memahami tema yang diangkat pada kali ini untuk bagi sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun ini. Jadi mungkin kita boleh ulas lebih lanjut berkaitan dengan Negara Rahmah Ummah Sejahtera, dan perkaitannya juga saya rasa memang cukup dekat sekali dengan kelestarian ini. Ya, terima kasih. Tema Ma'al Hijrah tahun ini saya fikir sangat berkait dan menyentuh tentang satu ayat suci Al-Quran Karim dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutuskan engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat, membawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi yang kita sebutkan rahmat itu bukan hanya kepada manusia, bukan saja kepada orang Islam, bukan Islam dan sebagainya, tetapi juga kepada kehidupan keseluruhannya, termasuk tumbuh-tumbuhan, haiwan dan seumpamanya. Dan kita mempunyai tanggungjawab sebab sebagai khalifah Allah, tugas kita bukan hanya untuk
sesama manusia, tetapi juga untuk memastikan persekitaran kita. Dan persekitaran ini membantu kita untuk beribadah. Kalau tak ada air, bagaimana kita nak mendirikan solat? Tak ada wuduk. Ya, kalau misal kata tak ada wuduk, tak ada air, kita kata ada tanah. Kalau tanah tidak tercemar, bagaimana kita nak ambil tayamum sebagai contoh. Jadi banyak perkara berkaitan dengan alam, dan alam ini sebenarnya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Isra ayat ke-44 itu, seluruh langit bumi ini bertasbih seluruhnya. Walaupun ada pandangan ulama mengatakan hanya makhluk yang berakal, tetapi sebahagian besar ulama menyebut keseluruhan, termasuklah kerusi ni, bunga ni, semua bertasbih. Jadi kalaulah kita sebagai seorang insan memahami tentang keseluruhan yang bertasbih, dan kita akan menjadi isolated. We are not doing the same thing. Kita tak bertasbih, dan kalau dah kita tak bertasbih, kita kerat pula lagi. Itulah dia. Kita pecahkan lagi gunung ganang dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang tidak menjadikan rahmatan lil alamin. Konsep rahmatan lil alamin ini saya fikir harus difahami, dan saya harap tidak dijadikan sebagai political slogan. Ini adalah ayat Quran, ya, dan kita nak faham betul-betul. Dan saya alhamdulillah cuba untuk memberikan dimensi selain daripada fokus manusia itu sendiri. Ya, baik. Dan alhamdulillah Datuk Sri dah pun menghasilkan 40 buah buku sesuai sekali dengan apa yang dikeluarkan pada bulan Oktober. Buku yang ke-40 berjudul 40 hadis tentang juga kelestarian alam sekitar, dan juga boleh membaca buku-buku yang lain, antaranya membaca yang motivasi. Terbaru ini yang bulan ini akan dilancarkan. Okey, bulan ini akan dilancarkan. Yang ada di tangan saya ini di buku-bukunya, membaca dan motivasi kaedah, dan juga di sini telah ya, yang dan di Japanese telah dilancarkan. Okey, yang ini telah pun dilancarkan, Japanese Ecosophy ataupun ecological philosophy. Okey, filosofi. Kenapa toilet di Jepun bersih? Kenapa tempatnya bersih? Semua ada dalam buku ini. Dalam buku Japanese Ecosophy. Okey, jadi jangan lupa baca, dan kita hayati bersama, dan kita ucapkan tahniah sekali lagi dan juga selamat maju jaya kepada Datuk Sri Zaini Ujang bersama kita juga pada pagi ini. Kita rasa cukup berbangga sebab terima kasih dapat bersama kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih sekali lagi.